Hai, Assalamualaikum. Saya Dr. Mai. Saya merupakan pakar perunding perbidanan, sakit puan dan infertility. Tapi hari ini saya bukan nak berkongsi mengenai masalah kelahiran atau ketidaksuburan. Sebaliknya, saya nak share mengenai pengalaman saya sebagai pesakit Bell palsy. Okey, tapi sebelum itu, cuba tengok video ni. Apa yang saya paling takut? Apa yang paling saya takutkan ialah masa yang bagi saya tidak terjangka. Bila saya akan pulih daripada masalah saraf? Okey, Bell palsy adalah masalah saraf di mana ia melibatkan saraf ke-7 ataupun 7 nerve palsy. Kalau mengikut etiologi, sebenarnya sehingga kini kita tak dapat nak kesan apa punca sebenar Bell palsy. Antara jangkitan yang dikaitkan dengan Bell palsy adalah jangkitan virus seperti influenza B, Coxsackie virus ataupun herpes. Okey, di samping itu terdapat 3 golongan yang mempunyai risiko yang tinggi untuk mendapat Bell palsy. Yang pertama, ibu-ibu yang mengandung, terutamanya pada trimester ketiga ataupun minggu pertama selepas kelahiran. Okey, ramai juga yang actually DM saya yang berkongsi mengenai masalah mereka yang didiagnos dengan Bell palsy ketika hamil pada trimester ketiga. Grup nombor 2 adalah mereka yang mempunyai penyakit kencing manis, dan yang ketiga adalah golongan yang telah mendapat jangkitan virus upper respiratory tract infection, okey, ataupun jangkitan pada saluran atas pernafasan. Sebagaimana yang kita ketahui, Bell palsy tidak ada rawatan khusus. Yang kita tahu, pada hari pertama hingga hari ke-14, the first 2 weeks of the disease, sebenarnya ialah tempoh untuk nerve tu bertindak balas dengan keradangan, dan kita akan dapat rasakan simptom kita memang deteriorate very fast. Jadi apa yang pakar neurologi berikan kepada saya adalah untuk melawan keradangan yang berlaku pada saraf ke-7 ataupun 7 nerve saya. Jadi saya telah mengambil prednisolone 60mg sehari dan juga mecobalamin ataupun vitamin B12 juga sebiji sehari selama 2 minggu. Untuk keberkesanan kedua rawatan suportif ini, pesakit perlu ambil for the first 72 hours selepas kita tahu kita dapat Bell palsy. Okey, sekiranya dah lebih daripada 72 jam, contoh dah 5 hari, okey saya ada Bell palsy, dan baru nak ambil ubatan tersebut, dan dia sebenarnya tidak berkesan. Pada hari kedua, saya diagnos diri saya sebagai left Bell palsy. Okey, saya memang dapat lihat saya hilang ini kedutan di sini. Okey, ada masa yang terlibat di sini. Saya tak boleh tutup mata rapat sebelah kiri, dan kerana mata kiri tak boleh tutup rapat, sebelah kanan akan compensate, dia akan start blinking, dan kita akan start ada masalah watery eyes. Okay, so basically memang berair saja mata. Kemudian muscle sini akan ada movement yang pelik, muscle twitch. Alright, itu yang tidak saya kawal, tak seperti macam ni kita boleh kawal. Okay, dan saya hilang nasolabial fold kita panggil, because muscle sebelah kiri dah lemah, dah tak ada dah ni. Alright, so and muka saya memang ditarik ke sebelah kanan sebab ini adalah muscle yang masih lagi kuat dan tidak affected. So yang ni lemah, ditarik sengit ke kanan. Dan yang paling saya sedih sekali, saya hilang dimple saya. Okey, hilang, itu tanda. Okey, dan saya pun faham, selagi saya tak dapat balik dimple saya ni, bermaksud saya memang belum pulih daripada Bell palsy, at least maybe 80%. Pada pandangan dan kata pengalaman saya sendiri, the first 2 weeks tu adalah yang paling crucial. Lagi lambat kita start untuk stimulate muscle kita, otot-otot kita, dan kadar pemulihan tu akan agak lambat. Okay? Walaupun saya tidak ada pengalaman Bell palsy sebelum ni, tapi pada hari kedua saya mendiagnos diri saya sebagai Bell palsy, saya telah berjumpa dengan Prof Hamidun, dan pada masa yang sama juga saya dah berjumpa dengan pakar fisioterapi saya. Okay, atau occupational therapist, Puan Yunis, sangat baik orangnya. Semua ni adalah pakar di Hospital Pengajian Universiti Putra Malaysia. Okay, so tim ni yang telah membantu saya untuk pulih dengan cepat. Pada hari ke-35 sakit ni, saya telah recover dalam about 85 to 90%.
Okay, dan pada ketika itu Alhamdulillah, sebab saya terkejar-kejar untuk memberi satu ceramah pada satu kongres international. Okay, jadi saya pun tertanya daripada saya, boleh ke saya komit untuk kongres yang saya dah berjanji untuk memberikan ceramah daripada tahun lepas. Okay, saya sangat risau pada ketika itu. Setelah berjumpa dengan Puan Eunice, iaitu occupational therapist saya, dia telah semangat kepada saya untuk hari-hari membuat latihan ataupun exercise. Okay, ini antara yang saya amalkan untuk cepat pulih di rumah. Okay, tak perlu pun pergi jumpa fisioterapi selalu, tapi saya buat di rumah. Yang pertama sekali, kena buat facial exercise. Okay, seperti dalam gambar yang saya tunjukkan ni. Okay, dia melibatkan muscle, otot-otot di bahagian dahi, bahagian mata, bahagian pipi, bahagian dagu, okay, dan juga otot di dalam mulut. So, saya amalkan setiap hari mengikut dalam gambar rajah yang tertera ini. Okay, semua latihan ataupun senaman saya lakukan kalau boleh sepanjang masa. Alright, pagi, petang, siang, malam. Itu nombor satu, facial exercise. Kemudian yang kedua, setiap pagi saya bangun pagi, saya memang akan amalkan ice massage. Maksudnya saya ambil ais ketul yang kecil tu, saya akan massage direct atas muka untuk rangsang saraf dan juga otot-otot ke arah lymphatic drainage, okay, ke arah telinga. Okay. So saya massage muka saya pada area yang affected dan juga di sebelah yang normal. Okay, sebab kita tak nak rangsang sebelah yang terlibat sahaja, tapi kita abaikan sebelah yang normal. Sebab apa? Bayangkan kalau kita dah rangsang-rangsang sebelah kiri yang tak normal tu, jadi kekuatan otot dia kita takut terlebih pula berbanding sebelah kanan. Nanti kan instead of sengit sebelah kanan, dia tarik pula ke kiri. Okay, so saya melibatkan kedua-duanya. Itu nombor 2. Kemudian nombor 3, saya juga amalkan chewing gum. Okay, saya sentiasa kunyah chewing gum untuk rangsang otot-otot yang terlibat dalam semasa kita mengunyah. Kemudian yang keempat, yang ini saya rasa untuk yang di luar sana perlu dapatkan pandangan daripada doktor ataupun fisioterapis sebelum anda sendiri buat di rumah. Saya beli alat electrical nerve stimulation tu untuk letak pada otot-otot yang terlibat. Okay, saya dah dapat nasihat daripada Puan Eunice, kemudian baru saya buat. Okay, ini adalah 4 perkara yang saya lakukan di rumah. Di samping itu ada ekstra juga yang saya lakukan. Saya buat akupunktur. Walaupun mengikut kajian, sebenarnya akupunktur tidaklah terbukti secara 100% mampu memulihkan Bell palsy, tetapi dia adalah salah satu rawatan alternatif. Pada hari ke-13 sakit Bell palsy saya berjumpa semula dengan Prof. Hamidun untuk follow up dan telah melakukan nerve conduction study ataupun ujian untuk lihat tahap kesihatan nerve ni lebih kurang. Okay? Jadi berdasarkan nerve conduction study itu disimpulkan bahawa saya mengalami 62% axonal injury. Selalunya mengambil masa minimum 6 bulan hingga setahun untuk pulih. Okay, bayangkan pada ketika itu perkara pertama yang bermain di fikiran saya adalah, oh my god, macam mana saya nak rawat pesakit-pesakit saya. Okay, kebetulan pada waktu itu kita masih lagi kecoh-kecoh dengan influenza dan baru awal peringkat COVID-19. Jadi senang solution saya pakai mask. Okay, pesakit tak dapat betul-betul melihat masalah muka saya yang sengit pada ketika itu, tapi masih boleh dengar consultation saya. Penyakit Bell palsy ni sebenarnya dia hanya melibatkan fizikal. Okay, dia tidak melibatkan IQ. Dia tidak affect langsung judgement doktor ataupun mentality doktor. Memandangkan saya tak pernah sakit seumur hidup saya kecuali melahirkan anak-anak saya, Alhamdulillah. Jadi ini adalah merupakan satu tamparan hebat buat saya bila saya dapat penyakit yang melibatkan muka saya. Dan dia betul-betul buat saya rasa down pada hari kedua, ketiga sakit tersebut. Alhamdulillah, saya ada support yang sangat baik dari keluarga saya, ibu bapa saya, adik-beradik saya, especially my husband yang sentiasa ada bila saya buat follow up. Dia yang hantar, yang drive.
temankan saya buat acupuncture. Jadi ini yang diperlukan oleh pesakit Bell palsy untuk pulih sebenarnya, semangat daripada orang sekeliling dan juga semangat diri sendiri. Okey, bayangkan kalau kita rasa down, kita pun malas nak buat fisioterapi, malas nak buat ice therapy, okey, dan kita hanya macam berserah saja. Jadi untuk pesakit Bell palsy di luar sana, jangan putus asa, mesti kuatkan semangat, and yes, exercise buku tu sangat penting sebenarnya. Apa yang anda lihat sekarang ni, it's not 100% recovery. Bagi saya rasa saya baru mencapai dalam 90 maybe ataupun 92% recovery. Dan sebenarnya sehingga kini saya masih lagi rasa lidah hanya rasa yang manis saja. So semua yang keluar dari mulut saya manis-manis je. Okey, saya tak dapat rasa masin. Jadi bila saya masak memang agak-agak je, tapi so far anak-anak kata sedap mama. Alright, itu antara kesan Bell palsy. So I wish you all the best. InsyaAllah boleh pulih, kalau tak dapat 100% pun at least sampai maybe 90 to 95%. Saya harap perkongsian saya mengenai Bell palsy ini dapat sedikit memberi harapan kepada mereka yang sedang menghadapi masalah Bell palsy dan kepada mereka yang masih lagi dalam proses pemulihan. Sebenarnya saya pun masih lagi dalam proses pemulihan. Okey, sekian. Assalamualaikum.